Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala ta'ala aidan wa dhakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana izinnya dapat sama-sama kita bertemu sekali lagi pada hari, masih lagi kita berada dalam hari tasyrik yang terakhir insya-Allah, sebab maghrib dah masuk 13 lah kan. Jadi maknanya hari ini malam dan besok last lah sehingga waktu asar 13 Zulhijjah insya-Allah. Kejap je masa berlalu dan kita mungkin selesai dah korban di surah Mukhlisin pun. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala kita dapatlah berkongsi rezeki itu dengan sahabat-sahabat, jiran-jiran kita yang senang, yang susah. Kita boleh bagi pada siapa saja daging tersebut. Kalau tak cukup boleh ambil kat rumah ustaz juga, ada juga daging kita. Saya bukannya, saya makanlah juga tapi saya tak terlalu banyak tapi kita pun buat korban juga. So 1-2 plastik bawa balik, alamak macam mana ni. Tapi tak apalah, kita bagi-bagilah kan. Jiran-jiran yalah, banyak juga tu. Jadi insya-Allah kita cubalah buat yang macam ni yang boleh insya-Allah. Baik, kita akan sambung surah Abasa ayat 33. Abasa ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza ja'atis sakhah. Fa idza ja'atis sakhah. Fa idza maka apabila, fa idza maka apabila, ja'at telah datang, ja'at as-sakhah satu jeritan yang dahsyat. Apabila telah datang satu jeritan yang dahsyat. Jadi ja'at kalau dalam bahasa Arab, macam biasalah kita belajar bahasa Arab pasal Al-Quran ni, kita nak kenal pasti perkataan ni. Ja'at ni adalah fi'il madhi. Fi'il madhi ni kata kerja telah berlaku Ja'a, macam idza ja'a, macam Prof baca idza ja'a nasrullah wal fath. Jadi ja'a tu, kalau itu ja'a dia tak ada ta, dia lelaki. Ja'a nasrullah, sebab nasrullah tu dikira lelaki, muzakkar. Tapi di sini ja'atis sakhah. Sebab perkataan sakhah tu kalau kita tengok ejaan dia ada ta marbutah, ta simpul. Bila ada ta simpul dikira perempuan lah, dikira muannas dalam bahasa Arab, dipanggil muannas kalau lelaki, muzakkar. Jadi disebabkan sakhah ni dia ada ta marbutah, maka kata kerja fi'ilnya juga ada ta, ja'at. Dia kalau ikut asal ja'at, ta tu mati. Tapi dekat sini ta-nya baris bawah. Fa idza ja'atis sakhatu. Kenapa dia baris ta tu baris bawah? Punca asal dia mati. Sebab apa? Sebab bila ta mati, alif lam pun mati juga tu kan. Sebab dia alif lam syamsiah kalau kita belajar tajwid kan. Jadi bila alif lam tu mati, ta pun mati. Memang kita tak boleh nak sebut lah kalau dua-dua mati. Tak boleh nak sebut. Siapa boleh sebut? Angkat tangan. Ustaz belanja makan kat luar tu. Tak boleh nak sebut. Sebab bila ta mati, alif lam mati, dia memang tak ada bunyi. Tak boleh nak sebut. Tak boleh. Jadi dalam kaedah bahasa Arab, bahasa Al-Quran, kita huruf yang pertama tu kita bariskan bawah. Ini memang biasa lah kita jumpa banyak kalau kita baca idza zulzilatil ardu zilzal. Sama juga zulzilatil ard, patutnya zulzilat. Dia ta tu mati. Tapi sebab al-ardul alif lam dia pun mati, jadi sama konsepnya ini, cuma yang itu dia alif lam qamariyah, yang ini alif lam syamsiah. Jadi ta ni baris bawah. Apa sebab? Ta ni baris bawah sebab dia baris yang paling ringan. Sebab itu dia tak dibariskan fa idza ja'atus sakhah ataupun fa idza ja'atas sakhah. Dia baris bawah. Fa idza ja'atis sakhah. Sebab baris bawah ni paling ringan sekali.
Sebab itu dia mudah untuk kita sebut, ya. Jadi itu sebab dia lah. Kalau ikut kaedah asal, memang apa sahaja kata kerja dalam bahasa Arab memang tidak boleh baris bawah kalau ikut kaedah asal. Tapi ialah bahasa Al-Quran ni dia fleksibel, ikut kesesuaian, maka boleh dibariskan bawah dengan syarat apabila dua mati bertemu. Itu syarat dia. Dua mati bertemu, huruf pertama yang mati kita bariskan bawah. Macam itulah kaedah dia. Boleh faham, insya-Allah, boleh ikut. Itu yang keistimewaan bahasa Al-Quran lah. Walaupun dia ada kaedah dia, tapi kita boleh bariskan bukan melawan lah, maknanya kita ubah sedikit kaedah tu, tapi dia bukan kaedah yang tetap, tapi kaedah yang mengikut kepada kesesuaian. As-Sakhah tu pula dia adalah salah satu daripada nama kiamat. As-Sakhah, satu jeritan yang dahsyat. Maknanya dia adalah salah satu daripada suasana yang berlaku pada hari kiamat. Baik, seterusnya ayat yang ke-34, yauma yafirrul mar'u min akhihi. Yang mana kiamat ini apa yang berlaku? Yauma, pada hari. Yauma, pada hari. Kalau yaumu, hari je. Kalau yauma dia baris atas, dia ada membawa makna pada. Pada hari. Jadi bahasa Arab ni dia istimewa. Dia baris tu pun berubah pun dia boleh menyebabkan perubahan. Bukan perubahan lah, maknanya tambahan maksud. Jadi yauma, pada hari. Yafirru. Yafirru ni melarikan diri. Yafirru. Kalau lari biasa kita tak panggil yafirru. Lari jogging ke, buat apa, berentar desa ke apa, itu kita tak panggil yafirru. Yafirru ni dia satu perkataan yang negatif, ya. Maknanya melarikan diri. Kalau lari biasa dipanggil yajri. Yajri, selalu kita dengar pun dalam Quran, jannatin tajri min tahtihal anhar. Tapi tajri itu makna mengalir, ya. Tapi dia juga boleh membawa makna berlari. Tapi kalau ini yafirru, melarikan diri. Melarikan diri, negatif lah maknanya, melarikan diri, ya. Al-mar'u. Al-mar'u maknanya seseorang, individu. Al-mar'u, seseorang. Min, daripada. Akhihi, saudaranya. Akhi, saudara ni maksudnya apa? Adik-beradik lah. Adik-beradik, akhihi. Kalau kata akhi, my brother, abang saya ataupun adik saya, saudara lelaki saya. Kalau ukhti, saudara perempuan saya, adik-beradik perempuan saya. Jadi dalam bahasa Arab gitu. Hari ini kita belajar beberapa istilah ahli keluarga sebenarnya. Yang kita walaupun ceritanya pasal hari kiamat, tapi kita boleh belajar bahasa Arab di sini dengan nama-nama ahli keluarga. Baik, yauma, kenapa kita terjemah dia pada hari? Kalau dalam kaedah tata bahasa Arab, yauma ini dikira sebagai zarfuz zaman, dipanggil zarfuz zaman, zarf zaman. Zarf zaman ni apa? Kata nama yang menunjukkan masa. Kata nama yang menunjukkan masa. Maknanya dipanggil dalam bahasa Arab zarfuz zaman. Zaman macam bahasa Melayu, zaman. Sama, zaman, masa, ya. Zarf tu kata nama lah, kata nama yang menunjukkan masa, ya. Yafirru pula dia dari segi kaedah bahasa Arab dipanggil fi'il mudhari'. Macam tadi Ustaz cerita ja'at fi'il madhi ataupun kata kerja telah berlaku, manakala yafirru ini kata kerja sedang berlaku. Sedang berlaku pada hari kiamat, diceritakan seolah-olahnya pada hari kiamat yang sedang berlaku pada ketika itu. Pertamanya, seseorang itu akan melarikan diri daripada saudaranya, adik-beradiknya. Al-mar'u fa'il, dalam bahasa Arab dipanggil fa'il, pelaku. Siapa yang melarikan diri? Individu, seseorang. Min, daripada itu dikategorikan sebagai harful jar. Harful jar ni kata sendi. Kalau bahasa Melayu, kata sendi. So, maknanya daripada. Daripada. Jadi min itu daripada, dan efek dia, kesan kalau kita letakkan min, selepasnya akan baris bawah. Sebab itu bunyinya min akhih, bukan min akhuh ataupun min akhah.
Sebab bahasa Arab ni ada 3 je baris dia. A, I, U. 3 baris yang hidup lah. Yang mati yang satu tu belakang kira kan. Tapi yang asas, yang basic 3 A, I, U. Jadi kalau dia tak A, dia I. Kalau tak I, dia U. Jadi kalau min, dia tak boleh akhu, dia tak boleh akhah. Dia mesti min akhi. Min akhi. Maknanya melarikan diri daripada saudara. Kenapa dia lari diri daripada semua tu, nanti kita akan cerita pada ayat-ayat yang seterusnya lah. Kemudian dilarikan diri daripada siapa lagi? Wa ummihi wa abih. Dia melarikan diri daripada wa ummihi. Ummi mana ummi? Dan ibunya. Bayangkan ibu yang kita sayang, yang kita cinta, yang kita kasih, pada hari kiamat dengan mak pun kita larikan diri. Wa ummihi wa abih, dan bapanya. Ummi ibu, ummihi, orang Melayu panggil ummi. Ummi mak saya. Ummi itu mak saya. Bila ada ya di belakang dia, my mother, mak saya. Tapi kalau sini ummihi, hi maknanya maknya. Wa abihi, bapaknya. Dia masih baris bawah sebab dia ada kaitan dengan melarikan diri daripada siapa tadi. Mula-mula saudaranya, adik-adiknya, maknya, ayahnya. Kemudian ayat 36, wa sahibatihi wa banihi. Dia melarikan diri daripada siapa lagi? Wa sahibatihi. Siapa? Pasangan ataupun isteri. Ya, sahibatihi itu isteri. Walaupun dalam bahasa Arab ni isteri dia ada banyak istilah lah. Mungkin zaujah pun isteri juga. Kalau zauj suami, husband, zaujah isteri, ya. Kalau sini Allah SWT menggunakan perkataan sahibah. Sahibah ni peneman lah, macam kita, macam teman hidup, ya, teman hidup. Maknanya isteri. Dengan isteri pun kita larikan diri. Wa bani. Apa nama bani? Anak-anaknya. Dengan anak-anak pun kita lari. Bayangkan semua orang yang kita sayang, adik-beradik, ibu, ayah, isteri, anak-anak, semua kita larikan diri. Apa sebab? Sebab dia ada ayat ke-37. Nanti kita akan baca sedikit tafsiran lah kenapa ayat Allah SWT berkata begitu, ya. Tapi kalau dari segi bahasa Arab, kalau tuan-tuan tengok, ya, daripada ayat sebelum saya cerita ayat 37 tu, kalau kita tengok 34, 35, 36, min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Bahasa Arab ni dia tak macam bahasa Melayu. Kalau bahasa Melayu kita sebut seseorang itu melarikan diri daripada adiknya, bapanya, ibunya, bapanya, isterinya dan anak. Dia punya dan tu dekat ujung sekali. Betul tak? Kalau bahasa Melayu. Mana ada orang dan isteri, dan anak, dan suami, dan. Dalam bahasa Melayu tu salah dari segi tata bahasa. Ya, sebab kita banyak dan tak boleh. Tengok karangan, kalau orang buat karangan pun boring baca macam tu. Macam saya ni orang bahasa kan. Tengok bosan kan. Tapi kalau bahasa Arab, dia tak sama dengan bahasa Melayu. Kalau bahasa Arab ni, apa sahaja kalau kita buat macam-macam tu, dia semua je kita tambah waw. Dia tu. Akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Cantik kan bahasa Al-Quran ni kan. Kat sini kita boleh belajar. Dia tak boleh akhi, ummi, abi, sahibati wa bani. Dia tak. Dia tak macam bahasa Melayu. Hatta bahasa Inggeris pun saya rasa sama. Dia N dekat belakang. Kan? Jadi bahasa Arab yang wa ni kita panggil ataf. Ataf. Ain, ta, fa. A-T-O-F. Ataf. Ataf tu kata hubung lah. Kata hubung dan. So dia punya dan tu semua berturut-turut. Tapi bila kita translate, kita terjemah ke bahasa Melayu, kita kena ikut kaedah bahasa Melayu lah. So tak adalah dan tu tak adalah. Jadi dia bahasa ni macam tu. Kalau kita macam, yalah saya pun selalu juga macam orang minta buat translation, ya. Kadang IKIM pun minta saya translate dia orang punya profile dan sebagainya. Jadi nak translate ni bukan senang kan, sebab bila kita nak sesuaikan bahasa tu kan. Kalau bahasa Arab ke bahasa Inggeris memang saya tolak. Saya tak boleh sangat bahasa Inggeris. Yalah kalau nak
ilmiah kan. Tapi kalau bahasa Melayu tu boleh lah, daripada bahasa Melayu ke bahasa Arab boleh. Cuma kita nak sesuaikan dia punya grammar dan sebagainya kan. Jadi maknanya bukan senang kan, translation memang bukan senang. Terutama kalau benda-benda yang berkaitan dengan hal-hal rasmi, dokumen rasmi dan sebagainya, takut orang baca tu salah faham. Maknanya dia daripada bahasa asal pada bahasa yang diterjemah tu takut jadi salah, ya. Itu pengalaman sikit lah saya cerita. Tapi itulah maknanya kalau begini, itulah kaedah dalam bahasa Al-Quran, ya. Jadi kita nak tahu juga apa sebab, ya, Allah kata kita melarikan diri daripada golongan-golongan yang ataupun orang-orang yang tersayang. Sebenarnya kalau kita sebut ni semua adalah orang-orang yang kita sayang dalam hidup kita. Jadi kenapa? Ayat 37 Allah SWT kata likullim ri'im minhum yawma idzin sya'nu yughni. Likulli, bagi setiap. Likulli, li pun sama macam min tadi, harful jar, kata sendi. Sebab itu bunyinya likulli. Dia bukan likullu ataupun likulla. Dia li ni memang kata sendi, sama macam min. Sebab itu barisnya likulli, daripada bawah. Bagi, li bagi, likulli setiap. Imri'in. Imri'in sama macam al-mar'u tadi. Maknanya individu. Individu. Tapi bunyinya pelik sikit. Kalau tadi al-mar'u, kalau ini imri'in. Apa sebab dia berbeza begitu? Al-mar'u dengan imri'in. Tapi maknanya sama. Kalau kita tengok dia ada mim, dia ada ra, dia ada hamzah. Jadi apa beza al-mar'u dengan imri'in? Senang je, tengok dekat dia punya ejaan, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada handphone yang ada Quran tu boleh tengok 34 dengan 37. Kenapa ustaz kata al-mar'u dengan imri'in tu sama je maksud, tapi nampak ejaan dia macam pelik sikit? Agaknya kenapa? Saya boleh jawab supaya tak ngantuk. Ustaz tanya tuan-tuan, tuan-tuan jangan tanya saya. Saya tak nak jawab soalan. Agaknya kenapa? Cuba tengok ejaan dia. Al-mar'u, imri'in. Apa beza? Senang je. Soalan ni bukan kebat. Soalan jelas depan mata. Sebab yang pertama ada alif lam. Al-mar'u, dia ada alif lam. Yang kedua ada alif lam tak? Imri'in, tidak ada alif lam. Jadi bila tidak ada alif lam, dia ada alif ekstra kat situ. Dia imri'in. Kalau al-mar'u, dia ada alif lam, dia tak ada alif ekstra. Dia sebenarnya kalau perkataan ni kita boleh perempuankan dia juga. Kalau macam mar'u tu seorang individu, tak kira lah lelaki perempuan umum lah. Tapi kalau saya nak kata seorang wanita, ya, seorang wanita, golongan ibu, golongan wanita, dalam bahasa Arab kita boleh sebut al-mar'atu. Kita tambah ta je. Bila kita tambah ta marbutah, dia akan jadi perempuan. Dia akan jadi perempuan. Mar'u lelaki, mar'atu perempuan. Kat sini memanglah kalau ceritakan isterinya apa semua dah memang mar'u tu lelaki lah. Tapi kalau kita nak dalam ayat bahasa Arab biasa, kita boleh guna al-mar'atu, perempuan. Kalau yang bawah tu imri'in tu asalnya imru'un asal dia, tapi sebab dia baris bawah kan, jadi imri'in. Jadi kalau perempuan imra'atun. Dia boleh jadi tambah ta belakang dia. Faham Jadi kalau orang akan datang, orang tanya kenapa sini al-mar'u, sini imri'in, dapat jawab dengan penuh confident. Dengan penuh confident. Ini ada alif lam, yang ini tak ada alif lam. Kan? Jadi alhamdulillah. Nampak dia mudah je kan? Mudah je sebenarnya. Cuma kat situ bila kita tengok, macam tu bahasa Al-Quran kan? Bila ada alif lam lain, tak ada alif lam lain. Boleh faham saya terangkan ni? Boleh? Ke penat buat potong lembu ni? Okey InsyaAllah lama penat tu 3 hari lah. Okey, insyaAllah. Baik. Minhum daripada mereka lah. Maknanya setiap individu daripada mereka. Maknanya bila Allah SWT kumpulkan di padang mahsyar kan, maknanya setiap individu, setiap orang yang melarikan diri itu. Kenapa? Yauma idzin. Ini pun satu perkataan yang sangat popular. Yauma idzin ni kita boleh jumpa dalam banyak ayat-ayat Quran, terutama surah-surah lazim. Yauma idzin tuhaddithu akhbaraha, yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Yauma idzin ni apa makna dia tuan-tuan, puan-puan, ayah dan bonda sekalian? Yauma idzin maknanya pada hari itu. Walaupun kita tengok perkataan tu satu je.
Perkataan tu satu saja, tapi bila kita terjemah ke Melayu dia jadi 3 perkataan. Pada hari itu. 3. Itu cantiknya bahasa Al-Quran ni, ringkas. Sebab itu kita solat bahasa Arab. Kadang orang kata, susah Ustaz belajar bahasa Arab ni, pening apa semua kan. Tapi bila solat cakap Arab. Kalau tak nak pening, solat dalam bahasa Melayu lah. Lagi pening kalau solat bahasa Melayu. Kan? Allah Maha Besar. Lepas tu nak sebut Al-Fatihah tu dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Patutnya solat boleh 10 minit jadi 20 minit. Sebab apa? Sebab bahasa Melayu ni bahasa dia panjang. Bila kita translate yang bahasa Arab tu dia panjang. Sebab itu walaupun kita kata bahasa Arab ni susah lah apa, tapi kita tetap solat ni, malah dah solat tu memanglah kena, cuma saya cakap secara logik lah kan. Maknanya kalau kita solat lah bahasa Melayu memang tak habis-habis solat maghrib sampai sekarang ni rasanya. Sebab nak translate, bayangkan kalau tuan-tuan baca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani, satu nafas tak sampai 10 saat. Cuba translate bahasa Melayu. Saya rasa duduk antara dua sujud tu dekat 5 minit 5 minit kan. Sedangkan doanya sangat indah, 8 dalam 1. Jadi kita kena tengoklah maksud dia. Dulu saya pernah ajar lama dalam masa sebelum surah Mukhlisin, surah Jumaat lagi. Saya duduk kajang kan. Saya dah ajar dah bacaan solat. Kalau kita dah lupa, kita ulang kaji lah. Tengok. Walaupun kita solat bahasa Arab, tapi kita kena tahu juga maksud dia. Sebab bila kita minta doa tu, yang mustahaknya kita kena tahu maksud. Kan? Kalau macam orang wukuf di Arafah, kan dia mustajab doa sebab tempat tu Arafah. Tapi kita dekat sini, kita bukannya berada di padang Arafah. Jadi kita nak doa ni Allah SWT dengar doa kita, kita kena faham apa yang kita cakap. Kita tak naklah cakap macam orang Melayu kata apa, cakap macam ayam dengan itik. Kan, ayam dengan itik kan. Cakap macam kita jumpa orang kat Mekah tu lah, jumpa orang Turki, dia cakap English pun tak pandai. Kita pun nak cakap English kat dia, buang masa baik kita cakap Jawa je. Kita cakap Jawa, dia pun angguk-angguk macam faham je dia kan. Itu kita agak-agak kan. Tapi dengan Allah Ta'ala takkan kita nak, Allah Maha mengetahui lah, cuma kita lah maknanya nak menjiwai doa-doa tu. Kalau luar solat tak apa, kita boleh berdoa dalam bahasa Melayu kan. Tapi kalau dalam solat tak boleh lah. Nak tak nak, kita nak jiwai, nak menghayati, kita kena faham. Barulah doa kita tu diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu mustahab. Baik tuan-tuan dan puan, ayah dan bunda saya kasih sekalian, kita teruskan. Yauma idzin tadi, pada hari itu. Sya'nun. Apa Sya'nun ni? Kadang ada juga nama orang Syahnun. Syahnun ni apa? Bukan Syahnun, Sya'nun. Sya'nun maknanya urusan. Urusan. Sya'nun ni boleh hal ehwal, boleh perkara, boleh urusan, boleh kalau kita macam saya lah, kalau saya kat universiti tu, dia kata hal ehwal pelajar, bahagian hal ehwal pelajar. Kalau dalam bahasa Arab dia panggil qismu syu'unit tullab. Qismu syu'un at-tullab. Bukan su'un tu makanan. Ini syu'un. Syu'un ni daripada sya'nun lah. Kalau sya'nun tu satu, kalau syu'un tu banyak, plural, kata jamak. Tapi pada hari akhirat, sya'nun ni maknanya urusan. Maknanya setiap individu dengan urusan masing-masing, yughni. Apa makna yughni? Sibuk dia, tak peduli orang lain dah, dia peduli dengan diri dia saja. Orang sekarang moden kata individualistik, maknanya mementingkan diri saja masa tu. Bukan pentingkan diri sebab apa tau, sebab mikirkan kita ni nak dihitungkan amalan kan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah kan. Jadi kita nak dengan sibuk dengan amalan kita, dengan buku catatan kita pun risau, bimbang, adakah buku catatan kita itu Allah SWT akan kira sebagai amalan yang bawa kita ke syurga ataupun sebaliknya, na'udzubillah min zalik. Jadi sebab itu kita kata melarikan diri ni bukan maknanya kita lari tu. Maksudnya melarikan diri ni kita macam mengelak lah, macam tak nak fikir dah siapa-siapa yang orang tersayang ke apa semua kan. Kadang orang kata bukan kita nanti ke akhirat kita akan jumpa family kita, itu dalam syurga dah, dalam syurga. Tapi duk cerita ni yang sebelum kita nak masuk syurga tu, maknanya kita tengah menunggu catatan amalan dan sebagainya. Jadi sebab itu ketika itu individu atau setiap orang akan memikirkan diri sendiri saja. Sebab itu disebutkan yughni, sya'nu yughni, maknanya dia akan fikir urusan diri dia saja. Dia sibuk dengan urusan diri sendiri saja.
Boleh faham tuan-tuan? Dan itulah waktu kita tengok, itulah punca dia kenapa kita melarikan diri pada orang-orang yang tersayang. Dari segi bahasa Arab, kalau tengok perkataan yughnih adalah fi'il mudhari' juga, kata kerja sedang berlaku, present tense lah, kata kerja sedang berlaku, fi'il mudhari' dalam bahasa Arabnya. Kerana peristiwa itu seolah-olah sedang berlaku pada ketika itulah. Baik. Kalau dalam tafsir ini dia menyebutkan seseorang itu akan melarikan diri daripada orang yang paling dicintainya ketika di dunia, yang mana tempat dia menyerahkan segala kasih sayang, melimpahkan segala jiwa raganya, termasuklah kepada isterinya, anak-anaknya, dan termasuk juga kepada keluarganya, ya, yang dahulunya ketika di dunia kita tempat kita untuk berkongsi kasih sayang dan juga untuk berkongsi kesenangan atau kebahagiaan, ataupun berkongsi juga harta benda. Sebab tu kalau kita pada ibu bapa kita, keluarga kita kan, itu yang afdal kita bantu. Kalau ada family kita yang susah, kita bantu family kita. Selain daripada bantu masyarakat, jiran dan sebagainya, family members tu yang utama. Maksudnya kita kena bantu family kita, keluarga kita. Kan, adik-beradik kita, mak ayah kita tu biasalah. Mana kalau kita yang masih mak ayah, kita bagi sikit setiap bulan tu, orang kata bagi dapat berkat kan, kita bagi sedikit duit gaji kita ke ataupun apa ke kepada parent kita, ibu bapa kita ataupun adik-beradik kita, untuk merasai jugalah sebahagian daripada nikmat yang kita dapat. Itu satu benda yang sangat baik kerana mereka akan mendoakan. Itulah, ya, selagi kita ada ibu bapa, alhamdulillah saya masih ada ibu bapa, masih ada ibu bapa mertua. Jadi kita, apa yang kita boleh kita bantu. Memanglah tak terbalas jasa-jasa mereka kan. Macam saya yakin ayahanda pun ada begitu juga. Anak-anak yang baik, mereka pun adalah ulu-ulu kat kita, walaupun gaji mereka kadang tak besar pun. Tapi kita dapat juga sikit-sikit dia bagi tu, kita pun tak minta, tak mengharap. Tapi bila dia bagi tu kita doakan, moga murah rezeki, ya, diberi kesihatan, dapat kerja dengan baik, jadi pekerja yang baik. Jadi itulah sebenarnya kita nak. Doa tu mustahab. Doa tu penting sangat kan. Doa ini sangat-sangat besar. Sebab tu kita kena biasa diri kita dengan bersedekah. Macam korban lah, macam kita berkorban, kita ada daging lebih tu kita sedekahkan kawan-kawan. Sedekah pada sahabat-sahabat kita, kawan-kawan pekerja-pekerja asing yang bantu-bantu kita tu, ya. Kita bantu dia. Kalau kita nampak kita bagi. Selagi kita tahu dia muslim, bagi. Ya. Memanglah kalau ada ikut hukum lain-lain tu kadang ada juga kalau orang non muslim kita bagi. Tu kalau dah tak ada dah orang Islam kita nak bagi, kita boleh bagilah, tapi niat kita tu supaya mana tahu dengan izin Allah mereka terbuka hati kan untuk masuk Islam sebagainya. Tapi kita kena utamakan orang Islam dululah. Kalau dah tak ada sangat daripada daging tu, contoh kadang-kadang sampai tahap membazir kan, tak tahu nak bagi kat siapa, mungkin tempat tu majoriti non-muslim ke apa ke, so tak salah pun kita bagi. Kalau dah tak ada tempat daripada kita, jadi daging tu busuk apa semua kan, lebih baik kita bagi je. Kalau ada lah, tapi kita bagi pada orang yang boleh makan daging. Orang yang tak boleh makan daging jangan kita bagi, kerana tu kata menghina agama dia pula kan. Tu faham-faham lah dekat tepi jalan tu kan. Jadi kita kena tahulah. Jadi jangan sampai kita tersilap pula bagi. Kalau orang yang makan tu tak ada masalah, ya. Tapi ada je orang yang walaupun dia walaupun non-muslim, walaupun kalau ikut logik agama dia agama yang tidak makan daging, dia berdalil juga dia makan je. Mungkin jadi tak kuat agama lah kot. Jadi tak kuat agama macam itulah kot. Tapi itu kalau selagi ada orang Islam, kita bagi orang Islam dulu lah. Hatta kalau pekerja-pekerja asing, sahabat kita Bangladesh, Pakistan, saya yakin bila saya semain Jumaat saya tengok ramai sahabat-sahabat kita kan, Pakistan, Bangladesh tu. Boleh, saya pun tadi duk mesej tu sebab dekat rumah saya ada daging tu, duk mesej saya punya orang yang mesej rumput rumah saya tu, saya kata ajak lagi 10 datang ambil daging bagi kat dia orang lah juga kan. Dia kata dia tak dapat lagi daging. Kesian tu. Dia tak dapat. Saya mesej dia tanya, tak dapat daging, belum dapat lagi dia. Kesian pula ya. Kita ni makan daging banyak sangat sampai pening kepala ya. Kita bagilah ni, gearbox dah makan dah, sedut gearbox sampai pening kepala ya. Tapi tak apa, bukan tak boleh, tapi ialah kita bagilah pada orang lain tu yang tak merasa tu, kita bagi dah. InsyaAllah dengan berkat kita memberi itu, InsyaAllah ada keberkatan yang lain yang Allah akan bagi. Baik, seterusnya ayat 38, wujuhu yawma idzim musfirah. Wujuhu yawma idzim musfirah. Wujuh.
Wujuh, apa wujuh? Sama dengan wajah lah. Kalau wajah, wajhun, satu muka, satu wajah. Wujuh, banyak muka, banyak wajah, jamak lah, plural, banyak. Jadi wujuh, muka, wajah-wajah. Wajah-wajah siapa? Orang yang beriman, wajah. Walaupun dia tak tulis orang mukminin kat sini, tapi kita faham dari segi tafsir lah. Sebab wujuh, macam mana kita tahu dia wajah orang beriman? Yauma idzin, samalah yauma idzin sama tadi, iaitu pada hari itu, pada hari kiamat, musfirah. Sebab musfirah ni satu perkataan yang positif, satu perkataan yang bawa makna yang baik, iaitu berseri-seri. Kalau berseri-seri takkan nak kata orang kafir pula kan? Orang Islam lah, orang beriman lah. Jadi makna musfirah maknanya berseri-seri. Jadi kita boleh bubuh nama anak kita, nama cucu kita. Mungkin ada yang bakal dapat anak perempuan atau cucu perempuan, boleh letak musfirah. Dia macam musafir, bunyi macam musafir kan? Tapi musafir dia ada alif. Musafir dia ada alif. Yang ini musfirah. Mungkin ada kot kawan-kawan kita, sahabat kita. Saya ada juga sepupu isteri saya itu nama musfirah, ada. Jadi maksudnya yang baiklah, maknanya orang yang wajahnya berseri-seri. Kalau lelaki musfir, kalau perempuan musfirah. Musfirah tu untuk perempuan lah. Baik. Kemudian apa lagi yang berlaku kepada orang beriman? Dhahikatum mustabshirah. Dhahikatum mustabshirah. Dhahikah ni dia berasal daripada perkataan dhahaka. Dhahaka ni maknanya ketawa. Ketawa. Kan? Ketawa. Dhahikah. Mustabshirah. Mustabshirah ni maknanya bersukaria, bergembira. Kalau kita pernah dengar nama orang Bashir. Basir lain, Bashir lain tau. Bahasa Arab. Bashir, orang yang menyampaikan berita gembira. Kalau Basir, Allah yang maha melihat. Basar, daripada basar. Kalau Bashar ke basar? Basar lah, penglihatan. Sifat Allah SWT yang maha melihat lah. Basar, Basir, Bashir, Mubashir. Kalau nama orang Mubashir, orang yang menyampaikan kabar gembira. Mubashir. Jadi itulah dia. Kalau bahasa Arab ni, kalau kita eja Melayu tu dia confuse sikit sebab kadang orang eja S saja, kadang SY, kadang SH. Jadi depends lah. Kalau kita nak apa, kita nak Bashir ke Basir ke, okey je, mana-mana boleh. Tapi kalau Bashir, maknanya yang menyampaikan berita gembira. Mubashir, orang yang sama juga menyampaikan berita gembira. Cuma dia kalau satu lagi kaedah, satu lagi perkataan, macam contoh disebut tabshir. At-tabshir. Kalau at-tabshir tu dah jadi menyebarkan agama Kristian pula. Dia dia ada jugalah istilah-istilah macam tu dalam bahasa Arab. Tapi tabshir tu lebih kepada kristianisasi lah, kristianisasi. Jadi tapi asalnya mubashir, perkataan yang baiklah, maknanya menyampaikan berita gembira. Macam mustabshir kan, mustabshir. Cuma dia panjang sikit kan, mustabshir. Ataupun kalau ada nama orang Bushra contoh, Bushra kan, Bushra. Kalau Bushra bagus, nama perempuan. Bushra ni maknanya kabar gembira, Bushra. Bushra. Ada seorang dulu masa saya kerja di UIA dulu, ada seorang ustazah tu, dia kahwin lama, 18 tahun tak ada anak. 18 tahun tak ada anak. Tapi saya teringatlah sebab dia buat korban nazar. Satu hari tu adalah ustaz, saya satu departmen dengan Ustaz Wan Soho Bani Leman. Kalau kenal lah Ustaz Wan Soho Bani Leman kan, yang popular juga di TV radio dulu kan. Dia nasihatkan ustazah ni, dia kata cuba buat korban nazar ganti dengan nyawa. Korban nazar ganti dengan nyawa. 18 tahun kahwin tak ada anak. Lepas tu izin Allah Subhanahu Wa Taala, semua dengan izin Allah juga, mengandung. Alhamdulillah, maknanya Allah terima korban. Masya-Allah. Yalah, lama tunggu kan. Jadi anak sulung tu saya tak ingat dah berapa umur dia, sebab saya pun dah lama tinggal UAE, dah 9 tahun dah. Jadi mungkin anak ustazah tu mungkin 10 tahun 11 tahun dah kot saya rasa. Dia bubuh nama Bushra, khabar gembira. Khabar gembira. Yalah, 18 tahun tunggu kan, khabar gembira. Masya-Allah. Jadi bolehlah bubuh Bushra. Bushra. Kalau bahasa Arab dia Bashin Ra.
alif macam ya tak ada titik, alif maksurah. Bushra. Baik, ayat 40, wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah. Dan wajah-wajah orang-orang yang kufur, yauma idzin, pada hari itu, 'alaiha, atas muka mereka itu apa dia? Ghabarah, debu, habuk. Ghabarah ni habuk, debu. Debu, habuk, tu makna ghabar. Ghubar, daripada perkataan ghubar. Ghubar ni habuk, debu. Maksudnya orang muka tak beriman kan, mukanya penuh dengan debu, habuk. Tarhaquha qatarah, dan diliputi dengan warna hitam legam dan gelap gelita. Hitam legam dan gelap gelita. Dia bukan isu warna kulit tau tuan-tuan. Dia lain. Kalau kita tengok perbandingan lah. Kan contoh saya bagi macam Prof Datuk Farid Ravi kan, cuba kita tengok kan, walaupun dia seorang yang berketurunan India kan, dia masuk Islam kan, ada kehilangan isteri dia kan masa sebelum meraya apa kan. Jadi kalau kita tengok wajah dia kan, tengok walaupun dia seorang berketurunan India, kulitnya gelap, cuba tengok wajah dia tu lain kan. Ahli Quran, dia muallaf, dia masuk Islam 18 tahun umur dia, tapi dia PhD Al-Quran di Jordan. Tuan bayangkan, saya PhD USIM je. Dia PhD bahasa Arab, PhD Al-Quran, tafsir Al-Quran Jordan. Tuan bayangkan, kenal alif bata umur 18. Kita kenal alif bata umur 3 tahun dah kenal dah alif bata Pak Haji Mata Buta. Pernah dengar dia mengaji? Memang sedap mengaji. Pernah jemput dia datang sini? Datang jemput lah. Dah pernah ya? Kan? Sedap dia mengaji kan. Masya Allah. Orang masuk Islam kan. Cuba tengok wajah dia, berseri dia kan. Walaupun mungkin kulit dia gelap sedikit, tapi wajah ni berseri. Cuba kita banding dengan orang yang beragama yang begitulah juga kan. Orang yang sama bangsanya tetapi beragama Hindu contohnya. Cuba tuan tengok wajah ni macam mana. Kan? Kita bukan nak resis apa tak. Cuba kita buat perbandingan. Maksudnya bagaimana orang yang beriman pada Allah walaupun asal kulitnya tidak cerah, gelap, tetapi wajahnya tu kita boleh nampak. Nur, kita panggil nur lah. Cahaya kan, nur. Ya. Sebab itulah dia kata kalau orang yang tak beriman pada Allah, maka wajahnya akan jadi hitam legam dan gelap gelita. Macam dayang senandung betul ke? Pandai juga ustaz cerita orang lama tu kan. Yalah, saya duduk ngatuk saya dulu. Dayang senandung betul kan. Gelap ya kan. Itulah dia. Baik. Dan ayat yang terakhir 42, ulaika humul kafaratul fajarah. Itu dia. Mereka itu, ulaika ni adalah kata jamak bagi zalika. Selalu kita baca alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi. Zalika tu itu untuk satu, itu. Tapi kalau ulaika ni mereka itu. Mereka itu dia jamak. Dia jamak. Hum, mereka, al-kafarah, orang-orang kafir lah. Selalu kita dengar jamak yang biasa kita baca, macam tadi Prof baca ya ayyuhal kafirun kan. Kita dengar surah tu perkataan kafirun tu jamak juga. Kafirun tu jamak, orang-orang yang kufur kan, kafirun. Jadi kafir ni dia ada banyak jenis jamak. Dia ada kafirun, yang kita jumpa juga dalam Quran. Kalau kita baca ayat-ayat lain, kuffar, kan kita pernah dengar kan, kuffar boleh juga, dan kafarah. So sekurang-kurang ada 3 jamak. 3 jamak dia. Kafarah, kuffar, kafirun. Dia ada 3. Fajarah, fajarah tak sama dengan fajar, jangan sama. Wal fajr, lain. Nampak ejaan mirip, tapi fajar pagi, subuh, waktu subuh. Kalau fajarah, orang yang derhaka pada Allah Ta'ala. Bunyinya dekat-dekat, tapi memang maknanya totally different lah. Ada beza langsung, beza tak sama. Dan kalau kita tengok sebagai penutup lah, 1 minit 2 minit lagi nak azan ni.
Kalau kita tengok dari segi bahasa Arab ya, macam perkataan ghabara, qatara, kafara, fajara, itu jenis kalau kita dengar dia punya pattern bunyi dia tu kan, acuan dia sama. Tiga-tiga keempat-empat perkataan ni semua adalah jamak taksir, dia panggil dalam bahasa Arab. Jamak taksir, salah satu jenis plural dalam bahasa Arab lah, jamak taksir. Dia bukan jamak takdim, jamak takhir ya. Itu solat, jamak takdim, jamak takhir. Tapi kalau dalam tata bahasa dia panggil jam'ut taksir. Maknanya dia tak macam biasa, tak macam muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, ada ya nun, ada alif ta. Dia kalau jamak taksir ni dia kaedah dia terlalu banyak. Bagi orang awam macam tak ada kaedah jugalah sebab dia terlalu banyak, bentuk dia macam-macam. Bentuk dia macam-macam. Dia tak ada bentuk yang spesifik ya. Jadi itu salah satulah yang orang kata apa, kalau kita tengok pada kata jamak dalam bahasa Arab. Jadi jamak tu ada tiga. Yang salah satu inilah qatara, kafara, fajarah dan ghabara. Alhamdulillah. Jadi itu saja untuk malam ini, insya-Allah yang baik semua daripada Allah SWT, yang kurang kelemahan saya insya-Allah nanti kita akan sambung surah yang baru pada masa akan datang. Bagus juga ada rakaman ni, jadi mudah untuk saya semak nanti untuk kita masuk surah At-Takwir insya-Allah pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.